Alright Zul, jadi hari ni satu sesi je, 2 jam, 6 sampai 8 malam ni. Sebelum tu nak tahu apa dia Zul nak kongsikan dalam sesi sampai 8 malam ni? Okey, tumpuan pula ada sesi Asia tadi, kenyataan daripada Alibaba, Zatul, syarikat Alibaba yang menyatakan untuk perolehan dia akan menurun disebabkan preferential tax. Dia dapat special tax daripada kerajaan China sebelum ni, dan kita tahu kerajaan China sedang menangani ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan kepada syarikat teknologi. Jadi ini membimbangkan pelabur sebab nampaknya ia akan menyebabkan syarikat-syarikat besar ni mengalami akan mendapat perolehan yang lebih rendah lah, in other words. Dan ini menyebabkan pada sesi Asia tadi agak negatif. Kita juga ada kebimbangan mengenai varian untuk COVID-19, di mana pada sesi Asia dua tema ni menjadi tumpuan pasaran. Sesi Eropah sekarang tumpuan beralih kepada data untuk NFP US pada malam nanti, di mana range jangkaan untuk pelabur oleh ekonomis adalah agak besar. Ada yang menjangkakan sekitar 500,000, ada yang menjangkakan sekitar 100 lebih ribu, 500,000 ke 1 juta jumlah pekerjaan dalam non-farm sector dekat US. Data ni menjadi tumpuan, dan terutamanya bukan data kali ini tetapi data untuk bulan depan, sebab ini boleh mempengaruhi apa yang diputuskan oleh Federal Reserve meeting untuk September nanti. Jadi untuk data malam ni, berdasarkan apa yang kita ada, kita jangkakan bacaan yang tinggi. JP Morgan menjangkakan sekitar 900,000, market consensus sekitar 800 lebih ribu, 850,000. So bagi saya, there will be volatility but tidak ada movement yang terlalu besar untuk NFP. Jadi tumpuan adalah kepada NFP US dan juga Kanada punya data pada malam ni, Zatul. Jadi petang ni kita akan cover topik struktur motif, bagaimana berdagang mengikut arah pasaran. Kita akan bincangkan tema pasaran semasa serta topik semasa kita hari ini, Zatul. Okay, thank you Zul. Alright, jadi itu dia yang Zul nak kongsikan kejap lagi. Kalau ada soalan macam biasa tanya je dekat orang komen. Galih makcik. Apa budak? Galih ni macam tak biasa pakai bedak je. Nanti tolong ajar macam mana. Waalaikumsalam Aisyah, Sofian, Galih semua yang dah join. Okay, alright. Jadi saya akan serahkan dekat Zul pula lah, daripada pukul 6 ni sampailah pukul 8 malam. Tanya je soalan, nanti Zul tolong jawabkan. Jangan lupa malam ni ada sesi Wani pukul 8.9. Tak dapat curi masa. Tak dapat curi masa. Kita kena habis jam 8 nanti. Okay, alright. Okay, saya serahkan dekat Zul pula. Okay, silakan Zul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam satu sesi sahaja untuk hari ini, 6 sampai 8, sebab tu Jumaat ni kita sedih sikit. Satu sesi je, Pian. Tak apa, kita terimalah. Waalaikumsalam Pian, Galih, Aisyah dan rakan-rakan yang lain. Jadi petang ni topik kita struktur motif, bagaimana berdagang mengikut arah pasaran. Kita sambung sedikit apa yang kita dah bincangkan semalam, tetapi lebih detail bagaimana anda nak tahu extension, bagaimana anda nak tahu motif to extend, dia dah habis ataupun kita sedang melihat diagonal. Jadi tiga benda ni nampak tak penting, nanti kita tengok macam mana ada cari peluang dagangan dan tahu apa trend semasa pasaran berdasarkan dengan struktur semasa. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu kejap. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Hai Santi, hai Pian. Okey, nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dah buat lebih
daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu apa yang berlaku dalam pasaran semasa. Seperti yang saya sebut bersama Zatul tadi, kita ada sentimen yang lebih negatif pada sesi untuk China, untuk Chinese market. Hang Seng ditutup lebih rendah. Kejap, ini tak jalan kejap Kejap, saya refresh dia kejap. Ini tak jalan, kenapa tak jalan ni? Sekejap saya refresh dia kejap Okey, jadi kita ada kebimbangan pelabur pada sesi Asia tadi, di mana kita ada kerajaan China, syarikat Alibaba menyatakan bahawa perolehan dia untuk suku ketiga dan seterusnya dijangka akan lebih rendah. Ekoran kerajaan China menarik balik cukai yang preferential tax kepada some technology companies dekat China, dan ini membimbangkan pelabur. Pada semasa pergerakan pasaran lebih sideways, saya tak tahu kenapa ni tak update ini tak update dekat sini saya tak tahu kenapa. Saya try untuk update dia tapi dia tak jalan. Kita tengok dekat chat lah. Okey. Jadi pada semasa lebih sideways, kita ada Nasdaq semalam yang membuat higher high. Kemungkinan untuk kita lihat extension dah mula berlaku dekat pergerakan pasaran saham, dan jangkaan untuk NFP pada malam ini dah dekat, ini anda boleh dapat yang ni dekat sini, saya bagi link dia. Alibaba jatuh teruk. Pian, Waalaikumsalam Jo. Alibaba punya ni because of dia punya cukai itu dinaikkan cukai dekat China, corporate income tax China CIT adalah 25%. Jadi sebelum ni dia dapat lebih rendah, mungkin 15, mungkin 10, dan dia mungkin akan membayar cukai yang penuh. Jadi ini adalah something significant, terutamanya kepada syarikat-syarikat besar seperti Alibaba ni. Ni something yang anda kena ni lah. Apa saya pula kejap silap, saya lupa nak join. Letak bagi link. Kejap. Okey. Ini adalah untuk yang kita sedang tengok Sekejap. Okey, saya letakkan link untuk apa yang saya sedang lihat kat situ. Okey. Okey. Jadi seperti saya sebut juga bersama Zatul tadi, anda nampak untuk non-farm payroll ni, dia punya konsensus ataupun jangkaan pasaran satu range yang besar. Ada yang menjangkakan lebih rendah daripada bacaan sebelumnya, iaitu bacaan sebelum ini untuk NFP dekat US adalah 850,000. Jadi ada yang menjangkakan lebih rendah 410,000, ada yang menjangka sehingga 1 juta lebih angka untuk NFP malam ini. Jadi purata dia yang anda nampak dekat Forex Factory contohnya yang tengah-tengah ni, itu purata. Itu purata. Jadi jangan kata dia lebih tinggi jangkaan pasaran. Tak. Dia dalam range dia adalah satu purata kepada range ni bukannya seorang yang jangka. Apa maksud dia? Pian, apa maksud Jo? Jadi maksudnya sekira angka NFP itu sendiri selagi dia berada dalam julat ini di antara 400,000 ke 1 juta lebih, ia tak mempunyai kesan yang banyak. Kita akan nampak spike tapi lepas tu dia sideways, faham? Angka headline tu sendiri. Unless tiba-tiba angka NFP pada malam ini keluar 1.2, 1.3 million ataupun jatuh bawah 400,000, itu akan mengejutkan pasaran.
Jadi kalau kita lihat data pekerjaan yang ada, data-data berkaitan, ini yang kita kumpul dalam Market Outlook. Jadi kalau kita nampak seperti untuk PMI ni, jadi kalau kita lihat kepada ISM contohnya, ISM menunjukkan bacaan untuk Julai adalah lebih tinggi, dan kita nampak untuk backlog ini pun berada pada tahap yang tinggi. Jadi ini apa tu? Ini yang kita nampak lah. So bagi saya, I'm looking at higher number untuk NFP, but it will fall dalam range ini. Jadi maksudnya untuk NFP malam ni, biarpun jangan terkejut kalau anda nampak keluar sampai 900,000, keluar sampai 950,000. Dia naik, lepas tu dia tak ke mana. Itu maksud dia lah. Itu maksud dia. Bukan. Ekonomi US so yes to a certain extent. Kalau anda nampak Atlanta Fed punya jangkaan pun dia turunkan jangkaan untuk kuartal ketiga. Itu yang keluar pada malam tadi. So basically apa yang kita jangkakan untuk NFP, angka yang tinggi, it will be this figure 800 ke 900 between itu, but bukan sebab data NFP. Kalau nak ada pergerakan pada malam ni, mungkin spike lepas tu tak ke mana. The surprise could be untuk unemployment rate ni. Kalau dia keluar lebih rendah, itu mungkin akan mempengaruhi direction. Kalau dia keluar bawah 5.5, kalau itu berlaku, itu menyokong US dollar. Dia menyebabkan Fed, kemungkinan untuk Fed bertindak semakin tinggi. So apa yang saya akan perhatikan pada malam ini adalah kepada angka ini. Average hourly earnings not so. Kita jangkakan angka yang masih lagi tinggi, 0.3. Jangkaan pasaran untuk average hourly earnings ni adalah between 0.2 ke 0.4. Of course, mean dia ataupun median dia adalah 0.3. Unless data tu jatuh ataupun lebih tinggi. So, I don't see this sebagai mover lah. Mover dia pada malam ini will be kepada data unemployment, data pengangguran. Sekiranya dia lebih rendah, itu boleh menyokong US dollar. Sekiranya dia lebih tinggi, itu tak ada apa-apa. Itu tak ada apa-apa. Dia cuma kalau dia lebih rendah. Market is looking at possibility untuk US dollar lebih kuat untuk semasa. Jadi itu yang kita ada. Itu yang kita ada untuk semasa. Apa yang kita nampak dekat pasaran saham seperti saya sebut tadi, we are still dalam wave 3 ni. Kenapa kita letakkan wave 3? Kita tukar yang ni semalam. Sebabnya kalau anda nampak untuk RSI semasa ni, dia hampir membatalkan this divergence. Kalau dia tak break dan jatuh semasa, 3 kita akan habis kat sini. Ini adalah 4. Dan kalau dia jatuh selepas membuat higher high ni, kita dah mulakan wave 2 ni. Kalau ini berlaku, kita trade dekat sini. Okey? Kalau dia buat higher high, kalau dia buat higher high. Kalau dia tak buat higher high, apa yang kita akan buat? Kalau dia tak buat higher high. Kalau dia tak tembus kat sini, ini masih lagi boleh jadi B. Dan kita akan ada 5 wave ke bawah. Jadi it all bergantung kepada NFP pada malam ini. So adakah dia akan buat this structure seperti yang kita lukis ataupun buat structure ini 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebelum dia naik ke atas. Jadi kalau ini berlaku, saya akan ubah 1 ke sini. Okey? Kita tak trade yang ini. Kita akan trade benda lain. Okey, ini berlaku. Sebab sini flat. Sebab itu kita tak trade dia.
Yang saya nampak semasa adalah peluang untuk US30. Yang kita lukis semalam ini masih possible. Ini masih boleh jadi 2. Selagi dia tak break high dekat sini, ini masih boleh buat ke bawah. Faham? Ini W ataupun A, B dan C. Ini adalah ini adalah 3 wave ke bawah. A, B dan C. W, X dan Y. Sorry. Ini sebagai W, X dan Y. Jadi kalau kita dah ada limit order dekat situ, kalau dia break ke atas, tak apa. Dua ni kita trade. Faham? Kalau dia break ke atas, terlepas, tak apa. Kita akan trade yang wave 2 ni. Itu saya letak dalam outlook. Itu ada dalam outlook. Kalau ini tak kena, kalau yang ini tak kena, kita akan pilih US30. Ini sepatutnya atas ni. Okey. US30 kita akan tengok wave 2 ni untuk entry. Faham? Okey, yang wave 2 ni. Kalau wave 2 ni, ini mungkin adalah pada minggu depan. Kalau 2 ni jadi, ini mungkin pada malam ini. Saya tak peduli untuk weekend, tak kisah. Sebab kita nak swing ni. Faham? Jadi, kalau dia jatuh daripada semasa, kenapa saya tengok jumlah lekuk dia untuk semasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau dia nak jatuh, dia jatuh semasa. Ini nombor korektif. Tak kisah apa yang kita tandakan. Jadi kalau dia nak naik, dia kena buat benda ni. 7, 8, 9. Itu baru dia habiskan 3. Okey? Jadi kalau dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan itu adalah wave 3. Ya, Roslan. Hadir. Waalaikumsalam. Faham? Nampak tak macam mana guna benda tu? Alif. Gunting rambut kat mana? Gunting sendiri. Gunting sendiri. Mana boleh? Faham tak? Kalau kat sini, apa yang kita dah cover sebelum ni. Ini topik kita pada hari ni. Macam mana anda tahu ini adalah nak jadi wave 3 ke? 1, 2, kira je. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau 7, dia turun. Ini adalah, kita akan tunggu yang ini. Tapi kalau dia 7, 8, 9, itu wave 3. Dan ini adalah motif. Kalau kita katakan ini motif, kita akan ambil struktur daripada belakang ni. Ke atas. Wassalam, Rosli. Kita akan cover yang ni lepas ni. Kalau tak faham, tak apa. Setakat ini dia 7. Jadi kalau dia nak jatuh, dia jatuh sekarang. Selagi dia tak tembus atas 1 ni, dia buat 7, dia boleh ke bawah. Tak kisah. Saya boleh jadikan ini sebagai A, B dan C. Faham tak? A, B, C. Lepas tu jatuh ke bawah. Kalau setakat elite wave. Jadi jangan buat elite wave. Anda gunakan elite wave untuk nak cari kat mana anda nak trade. Apa structure, apa motif, apa korektif yang adakah sekarang ni kiraan yang sini, setakat ini, kiraan dia 7. Faham? Jadi dia masih boleh buat ke bawah. Sebab itu anda tak trade bila dia tengah-tengah dunia macam ni. Kenapa benda ni amat-amat penting bagi scalper? Ingat tak saya sebut benda tu? Benda ni amat-amat penting bagi seorang scalper. Kalau anda buat macam ni. Saya tunjuk macam mana nak guna untuk scalping. Bagi scalper, tak kisah apa instrumen. Index ke, euro, US dollar ke, UJ ke, EJ ke, apa juga yang anda trade. Kalau anda dapati 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. 9 ni nombor apa? Kalau dia buat 9, Rosdi. Kalau dia adalah 9. Contoh, dia buat 9. Tapi dia tak break atas ini lagi. Ini bagi seorang scalper. Ini nak ke mana? Dia akan buat korektif ini. 9, tapi dia tak lengkap lagi. Kalau anda kira dia 9, selagi dia tak break bawah ni, 1, 2, 3, anda boleh scalp ke atas. Nampak? Nampak cara dia? Ni bagi seorang scalper. Dulu saya suka buat benda ni. Ada masa. Sekarang ni tak dapat. Sama. Besar turun ke time frame kecil, kecil turun ke time frame besar. Dia beranak pinak macam tu lah dia. Nampak cara nak pakai dia? Jadi kalau anda dapati dah 5 dan dia naik 7 dan anda katakan ini motif, anda tahu dia extend. Next number dia 13. Next number dia 17. Benda tu je. Anda lukislah Elliott wave berpandukan itu. Itu yang saya guna. Kenapa saya letakkan 3? Kenapa 3 kita ke atas lagi? Itu je. Kalau dia nak reverse dari sini. Dia tak dapat reverse daripada selepas dia buat ini. Itu je. Apa yang saya padam tadi? Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. Sabar dulu. Faham? Jadi kalau kita lukis internal dia, ini internal dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ni satu lagi ya. Kalau anda dapati ini nampak 1, 5 wave. 5 dan lepas tu dia reset. Anda akan nampak reset tu dekat RSI ya, yang dia punya reset ni lain. Nampak? Reset ni time frame kecil ya. Anda buat apa-apa time frame. Sebab itu saya pernah katakan, ini bukan hanya untuk time frame besar. Waalaikumsalam. Anda nampak tak kat sini adalah satu reset kat sini. Kenapa kita katakan reset bukan ini, reset yang ini? Sebab dia ada ini. Dia ada divergence. Dan ini break. Ini adalah wave 2. Faham? Jadi kalau anda nak lukis dalam, anda akan lukis dalam 1, 2. Yang macam tu. Boleh? Kalau nak lukis kecil-kecil lah. Kalau siapa yang suka nak lukis pergi time frame M5 ke, M15 ke, M1 ke, itu cara dia. Kita apply benda tu kat time frame besar, apply kat time frame kecil. Benda sama. Anda nak tahu dia habis kat mana, 1 habis kat mana, 2 habis kat mana. Itu cara dia. Boleh? Kita akan lanjutkan yang tu dalam topik kita pada hari ini. Jadi, ingat, kalau dia buat turun daripada semasa, ini korektif. Jadi, kalau itu korektif, kita akan tukarkan 2 ni ke sini. Selagi dia tak break sana, 2 ni masih boleh jadi. Kalau 2 ni jadi kat sini, kita trade kat situ. Itu je. Kat M1. Selagi dia tak break high. Selagi dia tak break high. Selagi dia tak break high. Boleh? Okey, Jo? Setakat ini, M15 5 wave. Pada waktu ini, ini tadi adalah kita punya connector kan. Ini connector kita. Jadi, ini satu cycle. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry. Kalau nak kira kecil-kecil 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ini dalam ni lah. Ini connector kita. Ini satu cycle. Ini satu cycle tadi ya.
Ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini tak dapat jadi 4. Ini kita akan extend lagi dalam kecil. Tapi tak dapat nak kira macam tu. Saya pergi, satu saya katakan, saya gunakan H1 simple. Kita tengok benda ni, tengok lekuk dia. Jadi sini tempat kita buat 1, 2 gitu tadi. Itu je. Kira 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Lepas tu dalam ni, lepas dia buat itu, yang ini. Lepas dia buat yang ini, sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru ni, Jo. Yang dalam ni. Kalau nak kira kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tak buat low. 6, 7, 8. Dan tengah buat 9. Kalau siapa yang suka nak kira macam tu. Dan lepas 9 kita jangkakan dia akan buat yang kecil. Yang kecil lagi ketiga. Dan naik balik. Itu je. Selagi dia tak complete. Benda-benda ni je yang saya guna untuk lukis edit wave. Mengira sekuen. Bukan mengira edit wave. Daripada sekuen tu saya buat edit wave. Kalau anda buat edit wave, anda akan nampak, oh ini satu, ini terus 1, 2, tak dapat. Dia kira lekuk tu. Ingat, lekuk untuk motif 5, 9, 13, 17, 21, 25 dan seterusnya. Korektif 3, 7, 11. Itu kiraan-kiraan dia. Tak ramai orang buat sampai siap minuet ni. Tak ramai. Orang akan buat H4. Itu. Sebabnya susah. Kalau dia tak tahu mengira sekuen ni, tu susah. Okey. Jadi kalau dia buat yang ke bawah ni, kita akan treat daripada 2 ni. Kalau dia tembus atas ni, anda kira dia punya ni. Kalau dia tembus kat atas ni, next resistance anda sini. Sebab itu anda tak buat apa. Sebabnya kalau dia cuma naik kat sini, lepas tu dia tak break high kat sini, dia masih boleh turun ke bawah. Ini sebagai 1, 2, 3. Faham? Tak nak kerja banyak, pergi time frame besar. Itu je, Jo. Tak nak kira, tapi bagi mereka yang scalping, anda boleh gunakan setiap satu ni. Tapi ada pastikan ada faham apa yang berlaku kat time frame besar. Hosoda wave, apa tu? Okey, itu cara dia. Saya bukannya kira edit wave, saya kira sekuen. Lepas tu gunakan edit wave bersama dengan market dynamic. Jadi sekiranya saya jangka ini ke atas, saya akan lukis yang lain-lain ni pun ke atas. Yang ini pun ke atas. Ini pun ke atas. Jadi kalau US 100 pun dah buat higher high. Ini berlaku semalam. Pullback 2 ni kita trade. Jadi disebabkan oleh US 100, ini tak ada ke bawah. Ini mungkin tak ada ke bawah. Sebab itu saya lukis dia macam ni. Tetapi sekiranya dia ke bawah, kita trade ini. Faham? Selagi dia tak break atas, saya tak batalkan kita punya limit order tu. Limit order yang ini. Limit order dekat Outlook ni. Limit order ni saya tak batalkan. Biar. Kalau dia break atas ini, kita dah letak alert, then kita akan tunggu dia buat pullback untuk 2. Kan ke relax trade macam tu. Daripada tunggu news, berdebar-debar, buy, sell, payah. Tunggu price buat apa yang kita nak buat, apa yang kita nak tengok, dan kita tunggu korektif. Trade. Itu je. Okey. Jadi untuk indeks semasa ke atas, indeks semasa ke atas yang ada set up adalah untuk US indices ketiga-tiga dia. Jadi kita tunggu dia break out untuk US 500, dia break out untuk US 30, pullback 3 wave kita trade. Nasdaq dah lead dah break. So maksudnya kita tunggu untuk 3 wave pullback
untuk entry Nasdaq. Antara tiga, jangan trade tiga-tiga, trade salah satu. DAX kita tak enter lagi. Kalau DAX satu ni break high kat sini, dua ni kita trade. Faham? Kalau DAX ni, satu ni break high ini anda trade. Wave 2. Continuation yang di belakang. Dan kita ada incomplete yang dalam ni. Yang ini kita ada incomplete. Ke atas. Tak sampai 100% lagi. Jadi, anda tak pegang DAX selagi dia tak break B tu. Jadi, kita letakkan alert. Kalau dia break B, ni kita trade. Faham ke dia? Selagi dia tak break, selagi tu kita tak tengok. Tak peduli dia. JP225. JP225 kita masih ada sequence yang tak lengkap. Ke bawah dalam H4, kita masih lukis. Boleh tak yang ni ke bawah? Boleh. Boleh. Kenapa KLCI ke bawah? Bukannya semua jalan satu-satu-satu. Tak. Seperti saya sebut sebelum ni, ini masih boleh buat yang tinggi. Ini masih boleh buat yang tinggi. Kalau dia buat ke atas ni, soalan saya, kalau dia break high ini, macam mana anda nak lukis dia? Ada kemungkinan untuk dia buat ini tau. Dia buat macam ni. 2, 3, 4 dan 5. Dia buat macam ni lah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada kemungkinan untuk JP225 ni buat macam ni. Kalau dia buat macam tu, macam mana kita nak lukis dia? Anda tak dapat katakan ini ke atas. Biarpun indeks lain anda sedang lukis ke atas. Sebab daripada high dekat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Tak kisah dia flat. Faham? Tak kisahlah dia flat. Jadi kalau dia 5, sini 5, kita akan jadikan kawasan sebelah sini sampai kat sini sebagai X, sebagai flat. Dia cukup 5. Tapi kena faham, struktur yang sebelum ni cuma 3 fee. US 500 dah break. Jadi kalau sini 3, sini connector, sini tak dapat menjadi satu, dia tak dapat menjadi satu ni. Satu nombor, kalau sini 3, sini connector. Jadi kalau sini 3, sini adalah 3, 7, 11 dan seterusnya. Kita baru saja ada 5. Setakat ini. Setakat ini kita baru saja 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak dapat. Dia tak ada. Ada pergilah cat. Ni ada pergi belakang, ada buat semua. Saya cuba cari sequence yang tak ikut. Setakat inilah saya tak jumpa. There will be a way untuk lukis dia. Adalah nombor korektif. Yes, exactly. Ingat, dalam elliott wave, kunci dia adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey? Ini yang senang.
Sebab untuk struktur ini, dia adalah sama ada 2 nombor sahaja. Ni ada 2 nombor pula. 5, 3, 5, 3, 5. Satu lagi nombor dia adalah 3, 3, 3, 3 dan 3. Okey. Ini untuk struktur ni. Yang sebelah kiri, yang motif. Diikuti oleh korektif. Korektif apapun, dia adalah 3. Dia adalah 3. Ataupun kalau dia triangle, 3, 3. Ada 2 kali 3, 3, 3 ni. 3, 3 dan 3. Okey. The thing is, apa bentuk 3 kat sini? Apa bentuk 3 yang dekat sini? Adakah dia adalah nombor adalah nombor kecuali dalam flat sebab ini bukan flat. Ini bukan flat. Ini bukan flat. Ini tak dapat jadi flat. X ni tak sampai 85.4. Ni dalam sikit. Jadi kalau kat sini adalah 3, nombor selepas konektor dekat sini akan keluar nombor 3, jumlah lekuk dia 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Sekiranya kat sini nombor motif 5 ataupun 9, selepas konektor dia akan keluar untuk lengkapkan 3. Dia akan keluar nombor 5, 9, 13, 17, 23 dan seterusnya. Itu je. Banyaknya aku conteng ni sekejap saya buang. Kalau tak pening tengok chat ni kan. Faham? Sebab itu anda cuma trade dekat ekstrim. Jangan trade tengah-tengah dunia. Sebab ada orang ingat Elliott Wave ni ini je. Inilah betul dia. Tak. Sini dalam sideway, anything could happen. Dalam kat sini anything could happen. That's why anda cuma trade apabila this sequence, bila sequence ini habis. Di sini tempat anda trade. In any time frame. 23, 21. In any time frame. Dekat ekstrim sahaja. Selepas satu cycle habis, lepas tu cycle baru yang tak lengkap lagi. Cycle baru yang tak lengkap lagi. So, anda cuma trade bila ada incomplete sequence. Dan cycle habis. Incomplete sequence, nampak tak? Nampak tak kenapa anda cuma trade di hujung correction? Anda tak trade setiap lekuk. Setiap lekuk ni anda nak trade. Jangan. Anda nak scalping boleh. Anda nak scalping kalau anda dah faham sequence. Kalau anda dah faham sequence, anda boleh scalp. Tapi mahirkan yang ini dahulu. Mahirkan yang itu dahulu. Disiplin untuk cuma enter dekat hujung sequence. Tengok apa jadi kat gold. Macam-macam boleh jadi. Kita dah kemungkinan untuk dia satu lagi kan. Tengah jadi. Tapi hala tuju dia masih ada hutang ke atas untuk gold. Okey? Ini adalah JP225. Kalau dia break atas ni, tak ada apa. Ini boleh jadi flat. Apa pun daripada konektor ini 5. Dia tak dapat. Dia tak dapat habis. Cycle correction, kalau setakat correction, structure ini reverse hanya apabila kalau dia langgar 18 Bian, katalah dia langgar 1, 2, 1618. Soalan saya, kalau dia sampai kat bawah ni,
Ini dah reverse tak? Ini dah reverse tak? Dia reverse bila dia tembus ini kan. So, ini akan dikira untuk melakukan 5 ataupun some sort of any motif punya sequence yang jadi korektif lagi besar. Faham tak? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita jangka ni. Lepas tu tiba-tiba kat sini 1618. Belum lagi. Nampak? Jadi kita tahu dia akan buat 4, 5. Kita jangkakan dia buat macam ni. Ni je. Selagi dia tak tembus ini. Kalau anda tengok ini kat monthly, kat sini anda boleh cari untuk sell. Dekat H1 kan. Kalau anda sedang tengok ini dekat monthly, kalau yang first ini 1, 2, 3, 4, 5 break dan anda ada incomplete sequence, anda boleh short. Untuk H1, kalau anda tengah tengok ini dekat monthly ke weekly kan. Itu je. Jangan terlalu ni sangat dengan aku tak trade korektif. Tak. 3 wave can be trend. Itu beza saya dengan ramai yang lain. Cumanya saya tak akan short untuk indeks ataupun saham sebab nature dia. Sebab nature dia, seperti kita sebut, untuk satu stok, kalau harga $15, kalau dia nak turun, habis-habis dia pergi kosong. Kalau dia nak naik, dia boleh naik ke bulan. Jadi kita tak dapat nak katakan, aku nak short. Kenapa nak limitkan? Saya akan cari long saja. Itu nature dia. Itu fundamental dia. Jadi selagi dia tak tembus, kita akan kalau anda nak trade untuk swing, anda cari long. Itu contoh dia. Dan kalau dia tembus 118 ni tak ada apa-apa lagi. Dia belum tukar trend. RSS. Apa tu? Okey, faham? So, JP225 ni masih lagi menjadi satu pemberat kepada indeks. I'm looking, seperti saya sebut semalam, it could go higher. It could go higher. Kita boleh jadikan ini sebagai diagonal. Kita boleh jadikan ini sebagai flat. Saya akan lukis sebagai diagonal. Saya tak suka lukis flat. Anda pun tahu kenapa. Jangan. Dia, masalahnya bila anda faham benda ni dan nak curi. Tu masalah. Saya dulu banyak ada masalah tu. Saya dulu ada masalah tu. Saya mengaku. Dulu saya ada masalah tu. Nak curi. Kita tahu ini akan jatuh lagi kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Okey. Kita akan ada ekstrim kat sini kalau 3. Nampak tak? Ini Kang aku short Kang. Nampak tak? Nampak tak Santi? Pian? Nampak Jo? Benda tu. Ini low. Ini low. Ini break 5 wave. Ini ada incomplete sequence. Galih sempat tu Pian. Jumpa dua-dua. Nampak Santi? Itu temptation dia untuk short. Jadi kalau anda nampak JP225 kat situ untuk jatuh, jangan trade ini. Anda trade ini. Anda trade yang ini. Nampak tak? Dia sama. Trade yang ini. Kalau anda nak short juga. Faham? Jangan trade situ je. Trade ini. Kalau nak juga, UJ ada trade kat situ. Kalau nak juga, faham? Jangan gatal tangan.
Saya tahu bila anda faham the big picture ni, dia menggoda tau. Dia buka chart nampak saja, benda tak ada pun jadi nampak. Tu bahaya dia. Jaga-jaga kepada structure, sebab anda ingat apa big trend dia. Big trend dia adalah ke atas. Jadi anda tak pergi untuk short dia. Tu yang bahayanya. Sebab itu saya cuma tunjukkan benda ni dah hujung bila anda dah faham trend. Kalau tak faham trend, anda masuk benda ni, aduh, tu bahaya. Okey, so indeks kita dah ada US 500 yang dah break high. Kita tengok, bila dia break high, first thing yang anda buat adalah anda akan cek RSI dulu. Setakat ini RSI dia belum lagi membatalkan divergence. So, ini masih boleh jadi 3, 4 dan 5. Faham? Pirana profit in same time. Apa tu? Okey, adalah untuk wave 5 setakat ini. Kalau dia batalkan divergence, kita akan extendkan wave 3. Nampak cara dia? Ini kalau dia batalkan divergence, dan ini jadi wave 3. Okey? Jadi saya letakkan asal dulu lah. Itu 3. Setakat ini. Jadi kalau dia tak membatalkan divergence, 3 kita habis kat sini. Ini cukup. 2, 1, 2 flat. Ini 3, ini 4, ini 5. Okey? Itu adalah untuk US. Apapun kalau dia menghabiskan struktur ini, kalau dia membetulkan di struktur, anda nampak dia membetulkan struktur ini, dan anda nampak dekat RSI dia terkeluar, faham tak? Yang ini terkeluar. Itu wave 2. Dan anda tunggulah 3 wave. 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Anda long lah dari situ. Boleh? Ini dah buat high. So, itu bermakna ini macam tak kena lah kita punya entry yang kat sini. Tapi ini belum buat high. Saya tak batalkan. Selagi dia tak buat high, saya tak batalkan. Saya tahu, tempting untuk makan atas bawah. Saya bukan trader macam tu. Saya trader yang saya ikut kepada the bigger time frame. Kalau anda trader intraday ataupun scalper, anda akan makan atas bawah. Tapi the thing is, not something yang saya galakkan, sebabnya you are going against trend. Sebab itu saya tak guna cara tu. Boleh je, tapi saya tak buat. Sebabnya we know the trend is higher. Itu je. Selagi dia tak complete, kita tahu dia ada incomplete sequence dalam H4 dan daily, selagi itu kita cari long. Kita dah cerita long index ni dari bila, Pian? Wassalamualaikum. Kita dah cerita long index ni dari sini. Bukannya waktu ni pun saya tak pergi kata sell index. Ingat tak? Waktu jatuh ni, saya tak kata sell index. Saya nak cari buy lagi. Apa RSS? Waktu ni jatuh, orang semua dah tengah index sell, saya cari buy. Saya tak cari untuk sell. Kita nak cari untuk nak buy. Kita terlepas yang ini, saya dapat yang kat sini untuk US 30. Yang ini masih hold lagi. Biar je.
Itu untuk position trade. Biar je. Okey. Itu adalah untuk indeks. Itu bermakna untuk yen pair, we are starting untuk tengok, tapi yen pair will be a bit volatile. Sebabnya UJ ni masih ada structure tak complete ke bawah. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat habis. Dia kena ada 6 dan 7. Kalau dia break kat atas ni, itu tak ada apa-apa. Itu flat. Faham? Dia tak dapat habis. Dia tak dapat habis 3. Dia tak dapat habis 5. Dia tak dapat habis 5. Kita kena jadikan ini sebagai 3 wave kalau nak juga. Itu memaksa dia punya ni lah. Truncated. Anda tak dapat nak kira kat mana truncation. Itu cerita dia. Saya akan ambil, selagi dia tak complete, saya pegang kepada dia nak ke bawah. Kalau dia dah complete, kita mungkin habis kat sini. Itu dia. Okay. So, UJ tak ada structure yang kita boleh trade. Untuk yen pair tak ada pada waktu ini. EJ pun sama. Tak ada. Kalau indeks buat ke bawah tadi, ini mungkin akan buat macam ni. A, B, C. Ini. Ini 2. Okey, ini adalah untuk EJ. 1 tu bukan higher high, belum ada structure. GJ pun sama. Tengok, 1 ini low tak? Ini low 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum. 1 lagi high. 1 lagi high. 1, 2, 3. Baru dia naik. Okey, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Tunggu 9, baru dia buat 3. Belum. Untuk short term, 1 minit punya chart ke atas. 1 minit punya chart, GJ ke atas. 1 minit. Nampak cara guna dia? Kalau anda scalper. Okey. AJ pun sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Ini complete. Ini 5. Okey, kalau dia buat 6, 7, tak dapat habis. 8, 9, baru dia jatuh. Okey, ini 5. Jadi ini akan jatuh lagi. Jadi kalau macam tu, GA ke mana? GA ke mana? GA ke mana? GU ke atas, AUD belum. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak dapat. 8, 1. Satu lagi 9. Baru dia buat correction. Jadi ini akan ke atas dulu. AJ dah ke bawah. Jadi GA kita jagakan ke atas. Jadi ini untuk kalau itu berlaku dekat daily, berlaku dekat daily, H1 anda boleh trade. Kalau ada income sequence. Faham tak?
Apa teruk sangat delay ni? Itu yang kita buat sebenarnya dalam pengiraan edit wave ni. Kira 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Itu caranya Adam melukis edit wave dia. Sequence tu. GJ, Cat JPY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. 8, satu lagi high. Okey? Ini tak ada sequence. Apa pun ini tak dapat nak trade. Tak ada apa-apa. Satu ni tak ada. Dia boleh buat ke bawah lagi daripada ni. Dia boleh buat macam-macam. Ya? Kalau dia sini, kalau kat sini, tengok. Kalau kat sini, dia habis dalam kiraan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiba-tiba dia jatuh. Dia tak buat higher high, dia jatuh di sini. Kalau dia 7. Ini mungkin adalah 2. Sebab kiraan dah 7. Ini kena jadikan 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Kalau satu ni higher high, 2 ni kita trade. Itu je. Nampak? Saya terpaksa jadikan ini sebagai satu korektif. Trade cuma bila ada incomplete sequence. Dalam keadaan ni macam-macam boleh jadi. Kalau dia jatuh daripada sini, kiraan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dia jatuh, dia break invalidation. 2. Kalau satu ni higher high, 2 ni kita trade. Itu je. Okay? So, yen pair tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dengan UJ masih ada lagi structure ke bawah, yen pair lain ke atas, yen pair akan macam ni. Akan lebih volatile. Dollar pair, dollar melengkap structure ke atas. Setakat ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita boleh habiskan 3. Okey, apa pun tak habis lagi, biarlah. Ini tak ada apa-apa. Ini tak break apa, tak ada apa-apa. Structure dia break bawah ni. Jadi tak ada apa-apa. Nothing. Setakat ini penurunan dia. Ini adalah dollar index. Dollar index DXY. H4. Okey. Yang ini dan ini adalah untuk USD chef. Adalah sama dengan yang ini. High ini adalah sama dengan high dekat sini. Okey, jadi kalau high ini tak break, high ini tak break, tak ada apa-apa. Nothing. Tak ada apa-apa. Kalau kita tengok sini daripada bawah ni, ini ada 1, 2, 3, 4, 5.
Faham? Kalau kita tengok daripada sini, 1, 2, 3, 4, 5. Memang bulan 8. Jadi kita jangkakan ini akan buat completion ke atas. Akan naik ke. Kita masukkan satu lagi kat sini. Yang terbalik dengan U-shape ni. Euro US dollar. Yang terbalik. Ini tadi U-shape. USD shape. Chart dia dah terbalik, kan? Chart dia terbalik. Nampak tak benda-benda ni? Okey, U-shape. Jadi maksudnya untuk ni akan dapati kat sini dekat sini, kat kawasan sini, ini akan jatuh lagi sebelum dia naik. Dan baru dia jatuh balik. 5 minit lagi. Benda chart dia terbalik. Chart dia balik. Okay. Dia tak akan satu. Tetapi, most of the time, dia adalah chart terbalik. Chart terbalik. Okey? Itu je caranya ada jangka structure. Faham? Nampak? Chart terbalik. Inverse. Nak jadi sama? Boleh. Ni jadi sama. Itu je. So, kalau saya katakan lukis U-shape akan buat benda ni, saya jangkakan untuk Euro US dollar juga akan buat benda ni. Turun, naik balik. Benda tu je. Sama. GU pun sama. GU pun sama. GU structure dia mungkin complete. Tapi kat sini akan ada penurunan sebelum naik balik. Penurunan sebelum naik balik. Sama juga dengan AUD US dollar. Satu lagi penurunan. Kalau dia turun lagi, ini X. Ini X ini. Sebelum naik balik. Ataupun dia tak sampai bawah. AUD, NZD, US dollar. Sebab itu tak dapat trade setiap lekuk. Anda cuma tunggu kat hujung. Sebabnya kat situ dia boleh extend sikit, apa pun. Kita tak dapat level yang tetap. Ini boleh jadi, kalau turun lagi, ini boleh jadi 3, 4, 5. Dan kalau dia, tahu tak kenapa saya kena alihkan dia? Okey, kalau dia turun daripada semasa, break 4 ni, kalau dia turun macam ni, saya kena alihkan dia. Saya tak dapat jadikan dia 3, 4, 5 macam ni. Kita berehat sekejap. Saya jawab selepas kita berhenti rehat. Saya tak nak curi masa ni nanti. Kita habis ngam-ngam time nanti. Kita berehat awal sikit. Lepas tu kita sambung kepada yang sejahtera. Okey. Soalan saya sebelum kita break tadi kalau dia break bawah ni dan melangkaui 1. Ini tak dapat dilukis sebagai 3, 4, 5 macam ni. Ini tak dapat kat sini sebagai 5. Dia tak dapat 5 ni. Tahu tak kenapa? Sebab
kita sedang jangka wave 3. Jadi kalau kita jangka wave 3, sifat wave 3, dia kena motif wave. Jadi kalau itu berlaku, kita akan letakkan 3 kita, 4 kita kat belakang ni. Ini 5 dan kita akan ini sebagai 3 dan 4. Katalah dia turun lagi. Dia turun lagi dan break 1 kat sini. Kalau dia break 1 kat sini, kita nak buat apa? Anda nak buat apa? Dua keadaan. Sama ada anda jadikan sini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Provided 3 kita bukan yang paling pendek. Kalau 3 paling pendek, tak dapat. Sebagai diagonal, di mana ini tempat anda letakkan 1, ini tempat anda letakkan 2. Itu satu keadaan. Kalau anda masih jangka dia ke atas, kalau anda masih jangka dia ke atas, ataupun anda kecilkan 1, 2 anda kat sini. Jadi ini masih boleh jadi 4. 2 keadaan. Kalau anda tengok buku teks, macam senang je nak buat dia. Bila tengok cat betul, lain. Itulah keadaan sebenarnya edit wave. Sebab itu, ia memerlukan masa untuk anda menguasai dia. Paling mudah cara dia. Saya dah sediakan cara paling mudah untuk anda. Iaitu kira lekuk. Kira lekuk dia je. Daripada bawah ni, mana tempat dia reset. Ini obviously reset dia. Mana satu dia buat pembetulan. 1, 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Jadi kalau dia nak buat pembetulan besar, ini 1, 2 dan 3. Faham? Kalau dia nak buat pembetulan besar. Kalau dia tak buat pembetulan besar, dia break ke atas, apa jadi? Kalau kita dah sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, dia turun 6, dia break out ke atas 7. Kalau kita masih katakan ini nak ke atas, anda tak dapat habis 7. Anda kena habis 8, 9. Macam yang kita tandakan sekarang. Nampak? Kalau kita katakan ini motif ataupun membawa kepada arah. Bukan. Ini yang hilangnya dalam Elliott wave yang tahun 19 bukan, sebenarnya dia ada dalam original work of R.N. Elliott, tetapi interpretation dia hilang. Kalau anda baca buku Prior dan lain-lain, dia ada pasal sekuen ni, tapi entah kenapa orang tak praktiskan dia. Sepatutnya benda ni yang anda kira, iaitu sekuen. Anda akan nampak, perasan tak dia orang letakkan benda ni? Dia orang letakkan benda ni. Cycle, pakai cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Macam ni lah. Lepas tu dia lukis macam ni. Lepas tu dia letak 1, 2, 3, 1, 2. Ini sekuen dia. All this sekuen. Benda ni lah dia yang saya duk tunjukkan kepada anda. Benda-benda ni. Tapi orang nampak cuma 5. Dia tak dapat. Daripada sekuen-sekuen inilah, inilah yang saya jumpa untuk buat market dynamic, iaitu all these sequences. Dia boleh diprogram tau, tapi saya bukan programmer, jadi saya tak dapat nak buat dia. Dan bila kita ada untuk dollar pair dalam sequences, dalam sekuen motif dollar pairs,
dalam sekuen motif. Dolar tengah lemah. Bila kita dapati dia tengah buat benda tu, dan anda dapati untuk anda akan biasanya jumpa untuk JPY pair berada dalam sekuen yang sama, lebih kurang. Dia tak lari. Dan pada waktu tu kita akan nampak JPY pair, bukan JPY sebagai ni, JPY XXX. JPY pair lah. XXX JPY belakang ni. Ini adalah XXX US dollar. The zigzag indicator tak dapat. Saya dah pernah pakai, tak dapat sekali. Tahu ada orang buat pakai zigzag indicator, tak dapat. When it come to motif penuh, dia gagal. Bila dia dekat korektif, mungkin dia cantik. Tapi bila motif 5 wave, dia habis. Indikator. Saya dah explore macam-macam indikator untuk benda ni. The best is still pakai mata. Dan kita tengok kepada semua. Itu masih tak dapat lawan. Tapi dia memerlukan anda mahir dengan dia lah. Itu saja. Okey, jadi setakat ini kita masih lukis dia macam ni. Setakat ini selagi dia tak break bawah tu. Kalau dia break tak break 1, ini masih 4. Kalau dia break 1, kita tukar. Nampak dah cara dia? Kalau dia break 4, itu masih 4. Tapi kalau dia break bawah 1, kita tukar. Itu je. Yes and no, Santi. You can use Bollinger Band with this because basically the function is more or less the same as anda melihat penggunaan RSI. Is the same. Sebab basically Bollinger Band adalah melihat kepada standard deviation. Jauh mana price deviate daripada standard dia. So you are looking at 20 punya moving average kan. Simple moving average. So how far price bergerak jauh daripada 20 moving average tu. Itu satu deviation. Plus and minus. 2. Bacaan untuk BB adalah plus 2. So, plus 2, negatif 2. So, the same as when anda lihat kepada RSI. Satu yang pernah saya guna adalah letakkan BB dekat RSI. Itu salah satu yang saya pernah guna. Dan last saya pakai RSI sahaja. Sebab dapat tengok je pun. Dan last, I don't want too many things dekat chart. Seperti saya sebut, saya trade, saya kira sahaja. Saya tak buat all this. Saya buat ini untuk anda. That's how saya mengira wave. That's how saya mengira wave. Okay? Sambil-sambil tu kita cover topik kita dan kita analisa pasaran. NZD, UCAT tak ada apa-apa. UCAT saya ada entry dekat sini yang kita dah cerita last week. Ini adalah sebelum ni kita lihat ini sebagai wave 5 kan. Rupanya dia tak break. Tetapi we were waiting for this 3 wave correction dekat sini. Ini adalah untuk UCAT. Bukannya 3711, itulah channeling teknik. ZN, okey. Ini yang menariknya sekarang. Okey? Sekiranya betul seperti yang kita tandakan untuk ZN ni, sekarang ni ke bawah, dan ini dah habis, structure ini dah habis, apa kesan dia kepada market? Structure ini dah habis, katalah, ini structure ni dah habis. 1, 2,
Struktur ni dah habis dan mula bergerak ke bawah. Apa kesan dia kepada gold? Apa kesan dia kepada dolar? Sekiranya ini dalam wave 5. Apa kesan dia kepada ni? Ingat, ini adalah sama dengan ini. Tengok I want to show to you guys. Weekend ni mungkin saya tukar depending kepada validity untuk ZN tadi ya. Ini adalah ZN. Okey. Daily lah. Okey, ini adalah USD JPY. Okey. Apa kesan dia kepada ni ya? Nampak? Boleh? So, apa yang kita sedang lukis adalah ini dah habis dan memulakan ke bawah. Gold pacak. Jadi kalau itu, jadi ini ada kemungkinan untuk ini ke atas. Untuk USD JPY. Nampak tak chat? Nampak tak benda ni? Okey, saya masukkan satu lagi. Gold. Mana chat dia? Okey. Ni daily. Kad korektif sekarang kad korektif sekarang. Ini XAU US dollar. Alah. Okey. Okey. Apa kesan dia kepada pergerakan gold? Dia sama sejak daripada ini ya. Okey, ni korektif dia. Ini struktur dia daripada sini. Daripada sini. Okey. Kalau ini start jatuh, gold ke mana? Yap. Ini boleh jadi macam ni. Kalau betul seperti yang kita tandakan ya. Then gold will end this one. Tak ada ke atas dan gold start buat bigger ni. Apa kesan dia kepada saham? I hope anda semua nampak benda ni ya. This is dia punya masa. Dia nampak kecat. Macam mana kita nak bohong? Kan? Low dia takkan ngam-ngam sama, tapi kita tahu low ini is the same as this high. Is the same as this low. Structure dia. Tengok. Okay. Masa dia tak sama. Tetapi kita tahu that is the same structure. Sekiranya betul pembetulan ini dah habis dan kita memulakan pergerakan ke bawah. Okay. Ini akan bergerak ke bawah. Ini akan bergerak ke atas. Dan itu adalah untuk saham. Benda nampak dekat cat, kita nak bohong macam mana kan? SPX, S&P 500. Okey. Ni daily chart. Itu bermakna low yang ini. Low yang ini. Low yang sini low yang kat sini. Itu bermakna yang ini untuk untuk yang dekat saham, yang belah dekat saham ni will do this ke atas. Okay. Until this one sampai support dia. Ingat, ZN berada dalam kawasan equal leg. Daripada high yang dekat sini, anda dah nampak 1, 2, 3, 4 dan 5. Anda jangkakan 5. Kalau dia tak buat low ni dan ini break higher, macam mana kita nak katakan ini tak habis? If this one, ini mungkin jatuh jauh lagi ke bawah.
Dan itu bersamaan dengan kadar faedah yang naik, kadar inflasi yang naik. Kalau ini dalam 3 wave, break 1618, ini break 1618 dan ini melonjak ke atas, saham will start untuk correct March punya low. Akan buat this correction. Okey. Kalau ZN ni sampai dekat dekat support dekat sini, sampai dekat support kawasan ni dan dia mula naik ke atas, itu adalah saham buat correction. Yes, SPX mula wave 2 ni dua ini. Satu, dua ini. Jadi jaga-jaga sikit dengan gold sekarang. Dengan gold sekarang. Dia tak perlu buat benda ni. Dia tak perlu buat ke atas ni. Kalau dia break, low dia ini. Low dia adalah ini. Saya senang je nak tukar dia. Ingat tak kita lukis ini sebagai flat dahulu? Saya boleh tukar dia 5A kepada sini. Ini A, ini A, ini B, ini adalah C. High dekat A ni belum break lagi. Ini boleh buat sebagai 1, 2, 3, somehow ini 1, ini 2, dan kita dah memulakan wave 3 ke bawah 4 dan 5. Kalau ini berlaku, if gold is doing that, gold cuma weak kalau dollar strong, index strong ataupun yen weak. Itu adalah apa? Itu indeks buat wave 3. Ataupun dolar buat wave 3. Ataupun yen buat wave 3 ke bawah. Antara 3 tu. Antara 3 tu mana yang lebih high probability? Index. Di mana kalau gold ni pecut ke bawah, there is a possibility untuk saham ni 3 kita extend ke atas. Kita masih lagi dalam wave 3 ini. Faham? Hujung minggu ni saya mungkin tukar chart. Tapi setakat ini belum. Setakat ini belum. Belum break, belum buat apa-apa lagi. Gold pun belum break ke bawah. Yang kita baru tukar adalah ZN. Ini untuk habis. Tapi dia belum confirm lagi. RSI dia menunjukkan we might dah habiskan structure ini. Nampak tak? Dia break this trend line. RSI dia pun lain macam. Nampak? Boleh? Structure ini mungkin dah habis. Ini lain macam. Trend line ini pun dah break. Sebab itu kita habiskan 4 ni. Ingat 4 ni akan ada 1 dan 2. So mungkin yang lain tu lag sikit. Tapi ini dah bagi amaran bahawa kita masih lagi dalam indeks dynamic. Ada kemungkinan untuk wave 1. Ada kemungkinan. Tapi belum, saya tak lukis, saya tak tukar lagi. Apa pun anda tak short index. Anda tunggu dolar sampai resisten. Anda tak short yen pair. 3 benda tu kita pegang dari tahun lepas. Bukan dari tahun lepas, dari tahun berapa. Jangan buat benda itu dahulu. Dari tahun lepas lah saya. Dari tahun lepas kita tukar chart kan fee. Jadi ini anda tak langgar. Not to do short index, short yen pair, short commodity ataupun long dollar. Belum. Anda tak pegang yang tu dulu. Anda tak buat yang ni. Selagi itu anda tak buat, anda okey. Faham?
Okey, jaga-jaga sikit dengan gold ni. We might see ini dah start berlaku. Ini 1, ini 2 dan kita ada wave 3 pecut. Apa pun ada tak pegang apa-apa. Sesuai tak untuk short gold? Tak. Saya takkan short gold. Gold pun komoditi. Boleh? Jaga-jaga sikit dengan tu. Ingat, kita pernah lukis ini sebagai flat. Kan? Maksudnya silver akan memulakan this move. Mana-mana satu yang break bawah ni dahulu. Mana-mana satu yang break bawah tu dahulu. Then, saya nak long silver. Tapi bukan tempat sekarang. Saya akan long silver dari sini. Jadi, this move might habis. B kita habis kat sini. Ini cukup 3 wave. 1, 2, 3 cukup untuk buat B. Jadi, jaga-jaga sikit dengan benda tu. Okey, itu adalah untuk silver. Tak nampak, jangan trade dia. Ini boleh ke atas? Ya, boleh ke atas. Saya masih lukis ke atas. Ini sebagai wave 5. Sini sedang berakhir dengan divergence. Ada divergence tak? Tak ada divergence. Satu lagi ke bawah. Satu lagi ke bawah. Then baru dia dapat jadi wave 5. Nah, ini tak ada divergence. Waktu kita katakan masih ada satu lagi ke bawah. Ini adalah 3, ini 4. Kalau setakat elite wave, apa-apa pun boleh lukis. Ataupun this one adalah wave 3. Sini flat. Dia boleh jauh. Tapi kalau dia break bawah ni, itu adalah satu yang lebih besar untuk gold dan silver. Gold dan silver jatuh macam tu, antara 3. Dolar, indeks ataupun yen. Antara 3. Jaga-jaga sikit Setakat ini saya tak tukar lagi. Ini masih ke atas. Selagi tak ada apa-apa berlaku. Tapi ingat, hujung minggu ni ataupun minggu depan, kita mungkin tukar dia. Sekiranya ZN ni habis wave 1, 2 dan masuk wave 3. Dan kita tengok apa jadi. Malam tadi bila saya buat benda ni, saya save chart, dia tak nak save. Saya dah save chart ni malam tadi. Pagi tadi baru tengok dia menyala-nyala dekat sini. Jadi jaga-jaga. Pagi tadi baru saya refresh balik dan kena lukis balik untuk ZN ni. Kalau ZN ni betul jatuh ni, jaga-jaga sikit dengan 3 keadaan tu tadi di mana sama ada kita dah ada UJ ke atas. UJ ke atas either yen lemah ataupun dolar kuat. Kita perhatikan dolar. Kalau itu dah dolar punya move, UJ naik ke atas disebabkan oleh dolar punya move, then itu bukan indeks dinamik. Itu adalah fixed dynamic di mana indeks dalam wave 5. Jadi itu bermakna untuk gold dan silver akan buat apa kat sini? Dia akan buat diagonal. Arah dia ke bawah tetapi diagonal move. Dia tak motif. Faham? Okey. Minyak ke mana? Minyak ke atas. Jangan short minyak. Asalkan anda tak short minyak, anda okey. Komoditi anda tak pergi short. Dia turun ke bawah. Kita long daripada bawah ni kalau dia turun ke bawah. Copper, sama. Dia ni ke bawah bang. Ya betul. Jangan short dia. Anda tunggu ekstrim bawah ni untuk long company copper. Dekat bawah ni. Dekat bawah ni. Tunggu dia buat ekstrim ini. Untuk anda long. Ini adalah sama dengan dolar. Sebab itu saya tak tukar chart lagi. Selagi copper ni masih dilukis ke bawah. Okey, tengok copper. Strong. 1, weak US dollar. 2, strong indices. 3, weak
yen. Weak. 1. Strong US dollar. 2. Weak indices. 3. Strong yen. Okey. Movement ini wave 2. Okey. Jadi kita masih ada dollar index yang tak lengkap lagi. Ini. Sama. Okey. Ini sama. Indeks week tak? Tak. Indeks tengah sideways. Maksudnya 4 dan 5. 4 dan 5. Movement sekarang ni, kalau ini masih ke bawah, sebab itu saya pegang kepada fixed dynamic. Faham, Fi? Faham tak? Kalau kita ada strong US dollar, strong index, itu bukannya index dynamic. Itu adalah fixed dynamic. Jadi salah satu kena sideways. Salah satu kena sideways. Jadi kita akan ada strong US dollar, indeks ke atas, tapi dalam 4 dan 5, yang sideways apa? Yen. Salah satu kena sideways dalam keadaan ni. So, kalau ini nak berlaku, kita akan ada indeks yang ke atas, tapi 4 dan 5. Sebab itu saya masih kekalkan ini. Saya masih kekalkan. Saya tak tukar. Dia dalam 4-5 lah, bukan 3-3. 2 daripada 3 kena ada. Dia tak dapat langgar. Maksudnya, contoh macam copper ni, kalau dia nak jatuh macam ni, indeks ni tak boleh strong. Indeks ni tak boleh strong. Sebab itu cat kita sedang ceritakan benda ni. Semua cat kita satu cerita. Dan copper salah satunya saya tengok. Bukan salah satu, semua. Saya tengok semua. Anda pun tahu saya tengok semua. Gold, all this berkaitan. Semua. So, jaga-jaga sikit dengan ZN tadi. Sebab ZN tadi dah tunjuk bahawa kita dah ada starting, dah bagi amaran kemungkinan kita akan nampak indeks yang extend. Depending kepada 4 dan 5 untuk ZN, sekiranya dia adalah satu diagonal, then copper masih boleh jatuh. Indeks akan naik tetapi dalam 4 dan 5. Tetapi kalau ZN jatuh dalam bentuk motif, then anda akan dapati kita akan dapati untuk indeks extend wave 3, anda tak akan jangka hujung trend. Kita akan extendkan wave 3 ni ke atas ni. Okey. Itu adalah gold. Jaga-jaga sikit dengan gold. Ini mungkin dah matured dan lepas tu ke bawah. Jaga-jaga sikit dengan ZN ke atas tadi. Bitcoin, semua ni satu. Everything. Sama. Mana lagi? Euro AUD. Jadi kalau itu berlaku, Euro AUD akan pecut ke bawah. Tak ada dah C ni. Ini habis kat sini je. Ini habis kat sini je. Australia dollar kuat. Tu je. Australia dollar kuat. Ya, Australia dollar boleh kuat. Depending kepada US dollar. Depending kepada US dollar. Okay. Depending. Kalau US dollar kuat, then ini adalah B. Habis. Ke atas. Depending kepada US dollar. Tengok 3 benda. Daripada movement ZN tadi, ada tengok indeks. Kalau indeks ke atas, ada tengok UJ. UJ ke atas, ada tengok dolar. Dolar sideways, dan itu adalah kelemahan yen. Tetapi kalau ada nampak UJ ke atas, dolar ke atas, yen pair lain tak ke mana, itu kekuatan dolar. Dan indeks akan pecah-pecah, lepas tu dia hilang momentum. Lepas tu dia buat correction. Itu je.
Itu je, market dynamic itu je. Daripada situ anda lukis chart apa yang anda tengok kepada jumlah-jumlah lekuk tu. Itu je. Daripada jumlah-jumlah lekuk. Kira jumlah-jumlah lekuk. Tak payah buat Elliott wave. Anda boleh buat benda ni tanpa Elliott wave. Tapi kena faham asas Elliott wave tu lah. Euro AUD, GBP AUD masih ke atas. Tak ada apa-apa pertukaran, tak ada. Dia boleh habis ini 1, 2. Ini dah boleh habis sebagai 4 dan 5 ke bawah or whatever. Saya tak ada sequence untuk dia. Tapi saya tak dapat nak katakan dia nak ke atas ke bawah. Short term ke atas. H1 ini masih lagi correction ke bawah. Dan GN. Maksudnya, dalam semasa, view yang saya present ni tak ada tukar apa-apa. Ini masih wave 2 untuk gold ke atas. Tetapi kita dah ada amaran bahawa gold ni mungkin habis. Kalau gold ni break bawah ni, ini cuma B. Boleh lagi ke atas. Faham? Ini 3 wave. 1, 2, 3. Ini flat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. B dan ke atas. Nampak? Apa pun dia tak ada sequence. Anda tak pergi trade dia sekarang. Nanti bukan apa saya sebut sekarang. Kang malam kan ada je. Kenapa dia naik, dia jatuh? Kenapa dia naik? Entah. Ada orang buy dia naik lah. Dia tak ada sequence. Anda nak trade dia macam mana? Ini sideways market. Ni dah sampai bawah, buy. Tak dapat. Dia tak ada sequence. Tak ada apa. Ini sideways. Itu cerita gold dengan silver sekarang. Ada tak entry dia? Tak ada. Dia nak naik ke turun? Saya tak tahu. Dia tak ada sequence, saya tak dapat nak jawab. Sama dengan silver. Saya setiap hari terima soalan tu. Saya pun tak tahu kenapa. Grup tak nak tanya. Chart dah ada. Jadi apa yang saya letakkan kat chart, itu view saya sekarang. Kalau tanya saya sekarang, ini yang saya letakkan chart, inilah dia. Dia boleh trade tak kat situ? Tak ada. Dia tak ada sequence. Ada blue box tak? Tak ada kan? Jadi tak ada lah. Macam US 30 tadi, kita ada blue box. Yang dekat sini. Sebab itu saya biarkan dia punya ni kat sini. Ini kat sini. Kalau dia selagi dia tak break, dan kita pegang kepada yang tu. Kalau dia break, dia kita tukar kepada 2 ni. Boleh? Fahamkan all gambaran dalam pasaran. Kita masuk kepada topik kita 735. Saya tak nak